Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla kerana dapat lagi kita meneruskan pengajian kita dalam kitab Mastika Hadis jilid yang kedua, yang akan membincangkan tajuk tentang taharah dan salat. Jadi dalam jilid ini dua tajuk besar yang dibincangkan, iaitu taharah dan salat. Kita sambung perbincangan kita dalam bab yang pertama lagi, iaitulah bab kebersihan dan kesucian dalam Islam. Perkara 1.5, bertayamum dan perkara-perkara yang berhubung kait dengannya. Jadi kita akan bincang tentang tayamum dan perkara yang berkait, hukumnya, caranya, dan perkara-perkara yang berkaitan dengan tayamum ini. Anda duk perhati, tayamum ini penting kerana dua sebab. Para ulama mengatakan dibenarkan tayamum sama ada kerana tidak ada air, ataupun dibenarkan tayamum kerana tak boleh menggunakan air. Air ada, nak guna tak boleh. Itu satu kes. Kes yang pertama, memang tak ada air. Jadi di saat kita hidup di zaman yang begini hebat, dengan teknologi yang ada, pada perkiraan saya tak logik kita nak kata tak ada air. Tapi rupanya tak ada air ni berulang balik. Sekarang ni air banyak tak ada. Orang berhenti kat masjid pun dia tulis tidak ada air. Cuma belum lagi ada fatwa kalau masjid Istihad tak ada air, boleh kata kita pindah kepada tayamum ke kena cari masjid lain. Ini antara tajuk kita bincang hari ini. Biar nampak tajuk ni dipanggil tajuk reality. Reality dengan semasa. Adapun kategori yang kedua, tayamum kerana tak boleh menggunakan air, itu memang terjadi terutamanya kepada orang-orang yang duduk di hospital, yang tidak dibenarkan penggunaan air dan sebagainya. Syekh kita rahimahullah memulai perbincangan ini dengan Al-Quranul Karim kerana dia merupakan asas kepada hukum Islam ini, bermula dengan Al-Quran, kemudian diikuti dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian barulah mari qiyas, ijma' dan qiyas. Firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal gha'iti aw lamastumun nisaa أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. Ayat ni panjang. Di awal ayatnya dimula dengan wudu. Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila salati faghsilu. Wudu kita dah bincang di awal dulu. Dan jika kamu berjunub, berhadas besar, maka bersucilah dengan mandi wajib. Dan jika kamu sakit, tidak boleh kena air, atau dalam pelayaran, dalam pengembaraan tak jumpa air. Kenapa dalam ayat ini tulis pelayaran? Apakah kalau kita tak belayar tak boleh tayamum? Itu dibahaskan oleh ulama. Ini dipanggil alal ghalib. Kan orang yang mengembara dia tak tahu tempat.
Kita tak pernah pergi satu tempat, nak cari kedai makan pun susah. Tapi kalau tempat yang kita ada di kampung kita, kita biasa. Itu sebab disebut wa in kuntum ala safarin au ala safarin, atau musafir, au ja'a ahadun minkum minal gha'id, atau salah seorang daripada kamu datang daripada tempat buang air. Bukan datang tempat saja, memang buang air. Kalau sekarang kita pergi ke tandas, keluar balik, tak ada buat apa-apa, tak batal wuduk. Ini bahasa Al-Quran, bahasa yang cukup indah. Karena itulah sesuai dibaca dalam salat, sesuai dibaca depan siapa saja. Jadi kalau kata kalau kamu pergi buang air, jadi nampak kasar sikit. Mari tempat buang air. Atau kamu sentuh perempuan, lamastumun nisa. Ini kita dah bincang dulu, sentuh perempuan ni batal ke tak batal wuduk. Jadi jawab dia sudah kita bincangkan. Fiqh kita mazhab Syafi'i mengatakan batal sentuh atau disentuh. Lain daripada mazhab Syafi'i, 3 mazhab lagi mengatakan tidak batal kecuali dengan syahwat dan sebagainya. Jadi itu perkara yang membatalkan. Buang air, sentuh perempuan, sedang kamu tidak dapat air untuk berwuduk atau mandi, maka hendaklah kamu bertayamum dengan debu yang bersih, iaitu tengok Allah Ta'ala sebut dalam Quran ini rukun tayamum. Sapulah muka kamu dan kedua belah tangan kamu dengan debu itu. Allah tidak mahu menjadikan kamu menanggung sesuatu kesukaran, tetapi Allah hendak mensucikan kamu dan hendak menyempurnakan nikmatnya ke atas kamu supaya kamu bersyukur. Tengok surah Al-Maidah ayat 6. Ini ayat yang menyebut kepada kita tentang tayamum. Jadi sangat menariklah kalau kita lihat tayamum ini. Allah Ta'ala akhir ayat itu menyebut yuridullahu bikumu al-yusra ma yuridullahu liyaj'ala alaikum min haraj. Allah syariatkan tayamum ni sebab apa? Sebab Allah tak mahu kamu susah. Tak mahu kamu susah. Jadi sebab nuzul ayat ini pun cerita dalam satu peperangan yang tidak ada air. Kemudian Nabi kita berhenti lama itu ada masalah dengan keluarga dia. Tiba-tiba orang duk sibuk, kamulah Aisyah buat masalah di sini. Air tak ada, turun ayat Quran membenarkan tayamum. Maka orang pun cerita hazihi min barakati ali Abi Bakar. Ayat Quran ini salah satu daripada berkatnya Aisyah radhiyallahu anha, kerana dia turun ayat Quran membenarkan tayamum. Alhamdulillah. Ini hak orang perempuan. Kita kena sebut banyak. Bagi pihak muslimat kena bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah Taala beri tempat yang tinggi dalam Quran. Ada dalam Quran suratul Rijal, surah laki-laki ada? Tak ada. Tapi suratul Nisa ada. Ada. Perempuan jangan kata diskriminasi Islam. Mana diskriminasi? Surah laki-laki tak ada dalam Quran. Yang adanya surah Nisa, surah wanita ada dalam Quran. Kemudian banyak turun ayat-ayat Quran ini ada kaitannya. Bacalah buku-buku tentang ummahatil mukminin, ibu-ibu kita, Aisyah dan lain-lain isteri Nabi yang mulia. Tapi beli buku itu hati-hati. Khasnya buku yang berkait dengan Aisyah, dengan Fatimah, mudah kita terperangkap dengan golongan Syiah yang memang mempunyai jarum yang sangat tajam. Jarum yang tajam. Dia masuk atas nama nak jaga isteri Nabi, tapi hentam dalam tu bukan main berat. Baik. Ayat ini dalam surah Al-Maidah ayat 6. Kemudian ta'rif tayamum. Apa itu tayamum? Bila sebut masalah tayamum, apa dia ta'rif? Tayamum ini kalau sebut dari sudut bahasanya, tayammama dengan makna qasada. Kita menuju satu tempat. Itu makna tayamum. Nak pergi satu tempat. Menurut istilah syarak, tayamum ialah menyapu muka dan kedua tangannya. Kedua tangannya, ataupun istilah setengah lagi, menyampaikan tanah kepada muka dan tangan seseorang itu dengan niat untuk bersolat dan lain-lain lagi. Itu saya ingat itu lebih detail takrif. Dalam kitab kita ni ringkas je. Tayamum ialah menyapu muka dan kedua tangan meliputi siku dengan tanah
yakni debu yang bersih. Yang pentingnya ada niat, ada debu, sapu muka dan tangan. Dua saja tempat anggota tayamum. Tayamum ialah satu kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam untuk dilakukan semasa menghadapi keadaan yang menghalang daripada berwuduk atau mandi disebabkan ketiadaan air atau kerana sakit. Jadi sama ada kita air tak ada ataupun sakit, maka diberi kelonggaran untuk kita bertayamum. Ini jelas dinyatakan dalam ayat suci Al-Quran yang telah diterangkan maksudnya tadi. Kita dah baca ayat tadi, wa in kuntum marda fatayammamu, dan juga dalam hadis yang berikut. Hadis yang ke-41, an Huzaifah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ju'ilat liyal ardu kulluha masjidah wa ju'ilat turbatuha lana tahura idza lam najidil ma. Rawahu Muslim. Artinya, di antara keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada kami, hadis ini panjang. Nabi kata aku dilebihkan daripada nabi-nabi lain nih dengan 5 perkara. Salah satu daripadanya ini, dijadikan bumi ini seluruhnya sebagai tempat solat untuk kami. Jadi kita boleh solat di atas bumi di mana saja kita masuk waktu. Aidrama adraktumus salah fasallu. Mana-mana tempat yang kita masuk waktu solat, berhenti solat kat situ. Tak usah duk kira aku nak cari masjid ni, nak cari surau, tak payah cari surau. Kereta kita tak nak bergerak, jam teruk, ambil turun daripada kereta. Kalau ada kain sejadah atas kereta tu, tengok mana kiblat, bismillah, teruskan. Jadi tak payah kita susah kena cari. Itu hak istimewa umat Islam ini. Dan tanahnya pula dijadikan untuk kami sebagai alat untuk bersuci apabila kami tidak mendapat air. Itu dalam Sahih Muslim hadis ini. Hadis ini menyatakan sebahagian daripada keistimewaan dan kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Allah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya berbanding dengan nabi-nabi yang terdahulu dan umat mereka masing-masing. Orang dulu tak ada tayamum. Orang dulu tak boleh, kalau nak solat kena solat di tempat dia. Kita solat di mana-mana tempat. Yang jadi masalahnya orang pula tak ramai yang solat. Nak solat mudah dah, tempatnya banyak, tapi orang solat ramai ke tidak? Tak apa-apa nak ramai. Ini jadi masalah. Kemudian yang diberikan mengenai tayamum ini menunjukkan bahawa solat 5 waktu sehari semalam itu wajib dikerjakan oleh tiap-tiap seorang Islam, lelaki dan perempuan, sekalipun mereka sedang sakit atau dalam ketiadaan air untuk bersuci daripada hadas kecil atau hadas besar. Hadis ini, ayat Quran ini tunjuk pada kita solat tak gugur. Tak ada satu mana-mana riwayat yang menggugurkan solat selagi otak dia masih lagi berfungsi. Tak boleh. Ini kita dah, kalau kita pergi melawat hospital ni antara tempat yang paling banyak orang tak solat. Apa alasan dia? Sakit. Solat dah, sakit. Kata pandai pula dia jawab. Kalau tanya makan dah, misi lambat orang mari pula makan dia. Marah pula lambat sampai makanan. Tapi dalam bab solat slow-slow, main-main. Walhanya kalau kita perhatikan, kalau kita tengok orang yang patut sangat tak tinggal solat dan paling banyak melakukan solat, siapa? Orang sakit lah. Sebab orang sakit ni pada adatnya dekat ke jauh dengan kubur, lebih dekat. Tapi dia pula buat hal ambil lesen besar, duduk di hospital, tak nak solat. Ini jadi kena bagi kesedaran. Alhamdulillah hari ini sudah ada kesedaran daripada pihak hospital. Mereka telah menganjurkan beberapa siri, dia panggil hospital mesra ibadat. Hospital mesra ibadat, makna di hospital boleh ibadat. Ada tempat solatnya, disiapkan debu-debu, siap.
Yang tak nak solat ya jadi masalahnya. Tak ada hospital pun tak solat juga. Menurut huraian ulama rahimahumullahu taala, tayamum mempunyai ada syarat-syarat dia tertentu. Fardu dan sunat dia, serta perkara-perkara yang membatalkannya. Dia ada 2-3. Dia ada syarat, ada sunat, ada fardu, ada perkara yang membatalkan dia. Ini kita nak belajar hari ni. Inilah dia. Yang pertama, syarat-syarat tayamum. Nak tayamum tu bila boleh tayamum? Masuk waktu solat. Jadi kalau kita berapa minit lagi nak solat, nak zuhur, 15 minit lagi, aku nak ready siap, ambil tayamum dah lah. Masuk waktu baru boleh tayamum. Ini yang kita belajar dalam fiqh mazhab Syafi'i. InsyaAllah sekejap lagi ana akan jelaskan sedikit perbincangan ulama untuk memperluaskan masalah ini dan untuk nak merelevankan supaya amalan ini boleh dibuat. Itu syarat yang pertama. Masuk waktu solat baru tayamum dibolehkan. Kerana sebelum itu belum dibolehkan bertayamum. Sebelum masuk waktu jangan tayamum, tunggu dulu. Yang kedua, berusaha mencari air lebih dahulu. Jadi kalaulah kita nak tayamum kerana tidak ada air, maka kita kena berusaha cari air dulu. Confirm tak ada air, baru boleh tayamum. Yang ketiga, ada halangan. Air ada, tapi berhalangan. Tidak dapat menggunakan air kerana sakit atau lainnya. Yang keempat, menggunakan tanah, debu yang suci. Ini 4 syarat tayamum. Kemudian kita berpindah kepada rukun-rukun tayamum. Nak tayamum ni ada rukun dia. Apa dia rukun? Rukun atau fardu tayamum itu 4 perkara. Yang pertama, niat. Niat aku tayamum. Yakni niat bertayamum untuk membolehkan, mengharuskan mengerjakan sembahyang fardu atau jenis ibadat yang lain. Mudah sekalinya kita niat tayamum lah. Saja aku tayamum mengangkat hadas, habis. Jangan persempitkan. Ni ramai kejap lagi kita akan jumpa. Kalau siapa tayamum nak baca Quran tak boleh solat. Ada dalam kitab kita ni, siapa dia berniat tanya, saja aku tayamum nak baca Quran, lepas tu dia tak boleh solat pasal dia niat untuk baca Quran. Jadi kenapa kita nak mempersempitkan? Kita niat tayamum nak mengangkat hadas, habislah cerita. Perluaskan dia punya niat. Bila tayamum ni nak untuk solat, maka boleh semua hak lain tu, sebab solat yang besar. Niat yakni bertayamum untuk membolehkan, mengharuskan mengerjakan sembahyang fardu atau jenis ibadat yang lain. Yang kedua, memindahkan tanah ataupun debu yang ditepuk itu ke anggota yang disapu, iaitulah muka dan kedua tangan. Pindah debu. Cara dia kita sebut lepas ni. Dalam kitab kita ada cara dia. Yang ketiga, menyapu muka dan kedua tangan meliputi siku dengan 2 kali tepuk. Kali yang pertama untuk muka dan kali yang kedua untuk kedua tangan. Yang keempat, tertib. Apa tertib? Mendahulukan muka kemudian kedua tangan. Baik, tangan kita ada 2 ke 1? 2. Boleh tak kita sapu tangan kiri dulu baru kanan? Boleh? Ke kena tertib juga, kanan baru kiri? Baru je belajar bab wudu. Yang tertibnya di antara anggota muka baru tangan. Di antara 2 tangan tak jadi masalah. Cuma dalam kita belajar wudu baru ni, tertib kanan dulu itu afdal, lebih afdal, lebih baik. Baik, seterusnya sunat tayamum. Apa yang sunat tayamum ini? Yang pertama, sunat tayamum itu banyak. Di antaranya yang senangnya, ringkasnya seperti sunat wudu, kecuali tempat-tempat yang tak boleh guna air itu. Yang pertama, membaca bismillah. Kita nak ambil wudu, nak tayamum, baca bismillah. Bismillah.
Yang kedua, mendahulukan tangan kanan daripada tangan kiri semasa menyapunya. Tangan kanan dulu, baru tangan kiri. Yang ketiga, menipiskan debu tanah yang terlekat pada tapak tangan sebelum menyapu ke muka dengan jalan menghembusnya. Mana kita tepuk mak gini, tiup dulu sikit, biar kurang sikit debu itu, baru sapu. Sebab kita bukan nak pakai bedak. Orang pakai bedak tak apalah, dia banyak pun kan. Sebab kita nak tayang, maksudnya nak suruh sampai debu ni ke muka je, bukan nak suruh pungah muka kita dengan tanah lah. Isyarat. Jadi kita tepuk, sama ada kita buat dengan tangan gini, tepuk, letak gini, ataupun tiup, boleh. Yang keempat, berturut-turut, yakni segala perbuatan tayamum itu hendaklah dilakukan bersambung-sambung dari awal hingga ke akhirnya. Jangan lepas tepuk muka, relax kejap, macam sak khabar dulu. Kebetulan contohnya, lepas tepuk muka, mari berita kapal terbang 370 telah ditemui. Temu kali yang ke bawah puluh tak tahu dah. Kita doakan biasa sama masalah ni cepat. Lagi banyak khurafat, lagi lama. Lepas tu kita rehat. Dia nak tertib, yakni terus, sudah bersambung-sambung dari awal hingga ke akhirnya. Itu sunat tayamum. Yang seterusnya, perkara-perkara yang membatalkan tayamum. Apa perkara yang batal tayamum? Perkara-perkara yang membatalkan tayamum ialah, tengok, syekh kita ni tak mau cakap panjang, iaitu tiap-tiap perkara yang membatalkan wudu. Semua benda yang membatalkan wudu, batallah tayamum. Dan ada tambahan lagi, ini yang tak ada pada wudu, iaitu yang kedua, melihat atau mengetahui ada air sebelum mengerjakan salat. Kita lepas tayamum, kita cari air, tak ada dah. Mula nak salat, tiba-tiba orang bagi tahu, ada air kat sana. Syarikat air bawa mari ke apa ni, ikutlah cara mana pun, yang penting jumpa air sebelum takbir, maka batal automatik kita punya tayamum, kena pergi ambil wudu. Jika orang yang tayamum itu disebabkan ketiadaan air, kalau kita tayamum kerana sakit, kerana tak boleh guna debu, tak boleh guna air, marilah air banyak mana pun, memang dia tak ada terlibat dengan ada air ke tak ada air, dia kira kena tayamum. Yang ketiga, wal-iyazubillah, kita minta berlindung dengan Allah SWT, iaitulah murtad. Murtad mana lepas dia tayamum, dia pergi bercakap benda yang tak baik. Dia kata Islam ni gini-gini, jangan, tak sesuai Islam zaman moden lagi ni kan. Kita tengok dah, beli dah jilid yang pertama ni, Mestika Hadis ni, beli, tengok bab yang terakhir dalam bab 7, bab akhir sekali, kewajipan menjaga syariat Islam. Dalam itu penulis kita ni telah mengemukakan lebih daripada 50 perkara, percakapan, perbuatan, pegangan yang boleh membatalkan Islam itu. Kena baca dalam jilid yang pertama. Itu kitab kita ni sangat ringkas. Cara bertayamum yang sempurna, macam mana cara yang sempurna? Yang pertama sekali, baca bismillahirrahmanirrahim, kemudian menepuk tanah debu dengan kedua tapak tangan dengan mengembangkan jarinya sambil berniat. Kita mengembang tu maksudnya buka kita jari, bukan kata rapak, jangan kepar, buka, jangan tepuk sana, sambil berniat, lalu menyapu muka mulai dari atas ke bawah dan meratakan debu itu meliputi seluruh bulatan muka. Kita tepuk, tiup tanah ni, ataupun buat macam ni, buat dengan tangan ni, biar kurang sikit debu. Kemudian mari ke atas, dia suruh mula di sini dulu, mula di atas, tarik sampai semua ni jari-jari kita ni, biar kena lah, jari ni masuk celah-celahnya, dia habis semua sampai ke tepak yang kena wudu. Itu tepuk yang pertama. Kemudian menepuk sekali lagi tanah debu itu dengan kedua tapak tangan. Sudah kita ni yang pertama, sapu ke tangan kita ni, tepuk kali yang kedua. Tepuk kali yang kedua, ambil sekali lagi untuk tangan.
lalu menyapu tangan kanan rata meliputi siku dengan tapak tangan kiri, kemudian menyapu tangan kiri rata-rata meliputi siku dengan tapak tangan kanan. Nak macam ni, kita tepuk 2 kali. Kali yang kedua ni tepuk macam ni, kemudian angkat tangan ni tak sini, ibu biar lepas, ibu jangan kena. Tengok sini, tarik sini, pusing balik sini. Ibu ni perak naik ke belakang ni, sebab dia terlepas tadi. Waktu kita ni dia tak kena sini, tarik pusing balik, yang ni sop naik ke belakang. Cuba buat. Ni tarik sini sampai sini, kena sini, sudah. Pandai dah tu. Tapak jangan kacau, tapak tangan kanan ni jangan kena, sebab debu ada kat sini. Sini, kiri pula. Buat macam ni, pusing semua ni. Sudah dia, ibu sama ibu. Sekali buat nak tengok. Bismillah. Sini pun kena sama semua lah, biar kena seluruhnya ni. Habislah. Paling senang, paling simple sekali, tayamum. 2 kali tepuk dan muka dengan tangan. Kita baca kitab ni lepas tu Hana nak hurai sikit, kerana isu tayamum ni isu agak perlu diperdetailkan supaya orang boleh buat, insya-Allah. Baik, dengan melakukan yang demikian, sempurnalah seorang itu bertayamum yang membolehkan dia mengerjakan sembahyang atau jenis-jenis ibadat yang lain menurut apa yang diniatkannya. Jadi kalau niat nak baca Quran, boleh baca Quran aja. Kalau niat nak tawaf saja. Kerana itulah anak kata globalkan niat. Saja aku tayamum kerana nak ambil yang besar sekali, nak salat, maka bila nak salat baca Quran semua sekali boleh. Tapi kalau ambil yang kecil untuk baca Quran saja, dia tak boleh salat, dia tak naik, sebab kita niat untuk salat. Jadi cara cerdiknya macam mana? Globalkan dia, ambil yang besar, yang kecil semua masuk bawah. Takut ada jemaah kita ni duk baca kan, orang duduk sebar dalam SMS lah, duk sebar sana sini, duk menceritakan bahawa siapa dia ambil tayamum Quran tak boleh salat. Itulah perbahasan dia, ikut yang kita niat. Kita niat nak baca Quran, boleh baca Quran aja. Niat nak tawaf aja. Tapi kalau kita niat yang besar, yang lain semua ikut. Jadi kita pun tak payah duduk cakap banyak, kerana kita ambil yang besar itu lebih untung, kata orang. Soal niat, dalam kitab kita ni bagus. Masa niat ialah ketika seorang itu menepuk tanah ataupun debu dengan kedua tapak tangannya dan menyapukannya ke muka. Maksud kita tepuk tu, kita niat bertayamum di situ. Tempat niat ialah dalam hati. Mahallun niyah al-qalbu, kata imam kita. Dia kata tempat niatnya mana? Tempat niat kita dalam hati. Niat dalam hati. Boleh juga niat dilafazkan dengan mulut, terutama sekali bagi orang yang baru belajar. Manakala orang ni tak erti lagi nak niat, kita ajar dengan mulut. Tapi bagi orang yang dah pandai dah, tak payah lagi niat dengan mulut, kerana niat dengan mulut itu tak jadi. Sama yang kita solat juga, usalli itu tak jadi. Hak jadi hak mana? Hak kita Allahu Akbar, niat dalam hati kita, itu yang dikira, yang lain tak kira. Kerana itulah perbahasan tentang niat ni orang duduk panjang ceritalah. Ada kata tak boleh, ada tak boleh. Jadi kita ambil yang terbaiknya. Kita ambil di mana tempat niat, mahalluha al-qalbu, tempat niat itu di hati. Jika ia hendak mengerjakan sembahyang fardu, maka lafaznya nawaitu tayammuma listibahati fardhis salah. Saja aku tayamum kerana nak mengharuskan solat fardu. Jadi kita ambil niat solat fardu lah, senang belaka. Bila niat solat, dia boleh buat yang lain-lain. Huraian lanjut mengenai perkara tayamum ini akan dibentangkan dalam kitab-kitab fiqh. Ada dibentangkan dalam kitab fiqh. Jadi oleh kerana kitab kita ni ringkas, maka tuan syekh kita kata, aku tak mau bentang di sini. Nak ngaji, pergi buka kitab fiqh. Jadi oleh kerana kitab fiqh kita tak bawa, saya bawa nota yang ana selalu mengajar bentang di mana-mana tempat. Jadi untuk berlaku adil kepada pelajar kita di sini, kita bentanglah hari ini.
Kalau nak tengok dalam rakaman yang ana urai, tajuk ni panjang, dalam cuba tengok dalam YouTube Abu Anas tu, cari tajuk dia panduan bersuci untuk pesakit, panduan bersuci dan taharah dan solat untuk pesakit. Kita bincang panjang di hospital-hospital kepada guru-guru agama, para asatizah, supaya mereka dapat membantu orang-orang yang sakit untuk menyelesaikan masalah ini. Baik, jelas kepada kita tadi, tayamum ini dua kategori. Yang pertama bila tidak ada air, yang kedua apabila orang itu sakit. Bila sakit, maka bolehlah dia bertayamum. Dalilnya panjang, hadis-hadis yang menyebut tentang perkara ini. Tambah lagi satu lagi, yang ketiga, dibenarkan tayamum ni sekiranya air terlalu sejuk air tak boleh nak guna, air nak guna tak boleh, maka boleh kita tayamum. Sebagian dalam hadis Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, ketika dalam satu peperangan pada malam yang sangat sejuk dan dia berjunub, dia bermimpi, maka esoknya dia tayamum, dia tak mandi. Jadi bila ditanya, pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, kenapa kamu tak mandi wahai Amru? Mu solat dalam keadaan junub? Dia kata, tak Rasulullah, saya tayamum sebab saya baca Quran. Allah Ta'ala kata, wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Mu jangan binasakan diri kamu, jangan binasakan, jangan campak diri kamu dalam kebinasaan. Jadi kalau saya mati boleh, kalau saya tayamum mandi boleh jadi mati ataupun pengsan kerana terlalu sejuk. Maka Nabi kita ikrar kepada sahabat ini. Yang keempat, jika terdapat air yang berdekatan tapi orang tu takut nak pergi ambil air, air ada sebelah tu ya, tapi ada harimau ke, ada apa benda ke, benda-benda yang menghalang untuk kita pergi ambil air, itu juga boleh. Yang kelima, terdapat air tapi air yang sedikit, nak simpan untuk minum, jadi boleh dibenarkan untuk kita bertayamum. Itu yang disebut dalam kitab-kitab fiqh. Adapun yang dibincang oleh ulama semasa hari ni, kalau tak ada air, kita pergi masjid tak ada air, boleh tak kita tayamum? Sedangkan di tepi masjid banyak lagi kedai-kedai yang jual air mineral, air yang dalam botol, harga RM1. Jawabnya, belum boleh tayamum kerana harga RM1 bukan harga yang mahal. Tapi kalau tak ada air ni, semua kedai, supermarket, anak market, semuanya berpakat air mineral sebotol ni yang dulu harga RM1, oleh kerana tidak ada air, maka kita naikkan harga RM20. Ketika itu dikira mahal, boleh kita tayamum. Kena tengok kepada keadaan. Dia kata, oh, mahal ni RM1, ambil wuduk. Allah, RM1 mahal apa? Kan? Itu keadaan yang berlaku. Ini ada dah. Jemaah kata, saya tayamum dah Ustaz, sebab tak ada air kat surau. Kata air mineral bertambah buat apa? Air mahal RM1. Mahal. Siapa dia cakap RM1 mahal? Mahal ini apabila harga itu telah dinaikkan lebih daripada sepatutnya. Daripada RM1 sudah jadi RM10, RM15, RM20. Ketika itu boleh kita tukar kepada tayamum. Jawabnya tak boleh lagi lah. Masih tak boleh lagi. Ana bila sebut isu air ni, rasa juga nak ulah sikit. Kita sebenarnya, orang-orang di negara Malaysia ni, miskin ke kaya air? Miskin? Kaya. Kaya tapi miskin. Sebab apa kita jadi miskin? Sebab kita tidak mensyukuri nikmat Allah Ta'ala beri pada kita. Sekali turun hujan yang turun malam, banyak ke tak banyak air? Tapi kenapa kita lepas je air masuk dalam parit, dalam longkang? Kenapa tidak ditarik air masuk dalam rumah? Kenapa tak bawa air tu jemput masuk dalam rumah? Tak buat tangki, tak buat dia punya tempat takungan air, tak buat. Jadi bila air tak ada, kita marah dengan orang. Bila hujan turun, buat dia punya saluran, lepas sekejap, boleh 2-3 minit biar keluar yang awal-awal tu, yang debu-debu tu. Lepas tu buat satu saluran, masuk dalam tangki yang kita simpan. Alhamdulillah, Allah Ta'ala beri kepada kita air, tapi kita tak pandai guna nikmat. Kita tak menerima nikmat Tuhan beri. Kita duduk marah ke syarikat air, tak ada air. Kenapa kita tak marah dengan kita? Kenapa aku ni sombong sangat, tak mau terima tu air Tuhan hantar mari, tak ada bil, tak ada meter, tak ada apa. Yang adanya kita tak nak ambil air.
Cubalah berdikari, hidup tawaduk dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Tuhan hantar mari air, kita lepaskan air masuk dalam parit. Kita masuk air dalam parit, jadi tidak menerima nikmat Tuhan bagi kepada kita. Lepas tu kita duk marah. Dia panggil catu air lah apa, baik. Kita cara buat air lah, kita tayamum ni. Tayamum ni kita tak ada air dah ni tak? Baik. Yang saya nak bincang tadi, perbincangan. Yang pertama sekali, bilangan tepuk tangan. Berapa kali tepuk? Dalam kitab kita tadi 2 kali. Satu untuk muka dan sekali lagi untuk tangan, kan? Ini penjelasan di atas adalah menurut fiqh mazhab Syafi'i rahimahullah. Di bawah ini pula kami akan kemukakan perbincangan menurut mazhab-mazhab Islam Ahlus Sunnah yang lain. Iaitulah pendapat yang kata 2 kali tepuk tadi, sekali untuk tangan, sekali untuk muka, sekali untuk tangan. Ini pendapat Imam mazhab Hanafi, Maliki dan Syafi'i. Diriwayatkan daripada sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Sayyidina Ali dan lain-lain ulama tabi'in. Ini pendapat. Apakah dalil yang mengatakan tayamum itu 2 kali tepuk? Apa dalil? Tanda dalil dalam kitab ni tak ada. Dalilnya hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, bahawa Abdullah Imam meriwayatkan Nabi kita bersabda, tayamum itu dilakukan dengan 2 kali tepuk ke atas tanah. Satu tepukan untuk muka dan satu lagi untuk tangan sampai ke siku. Tengok dalam riwayat ini sampai ke siku. Hadis ini diriwayat oleh Imam Ad-Daruqutni. Imam Daruqutni, imam hadis, mentashihkan, mengatakan hadis ini tidak diangkat kepada Nabi, ianya daripada kata-kata Ibnu Umar. Jadi imam hadis kata ini diangkat, tidak mari daripada Nabi, itu kata-kata pandangan Abdullah bin Umar. Kata al-Imam Ibnu Hajar, Al-Hafiz Ibnu Hajar kata apa? Tidak sah marfu' daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kata di Al-Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' mengatakan hadis Umamah yang menjelaskan tayamum 2 kali tepuk la munkar la aslalahu. Hadis ini munkar, tidak ada asal daripada Nabi, ianya daripada kata-kata Ibnu Umar. Kena tulis cepat sikit lah, kan? Ini perbincangan, bukan nak mencelarukan tapi menjelaskan keadaan. Baik. Yang kedua, dalil yang kedua yang kata tepuk 2 kali ini kias kepada wudu, basuh muka dengan air yang lain daripada air basuh tangan. Demikian juga tayamum, debu untuk muka lain, untuk tangan lain. Itu 2 dalil. Mungkin ada lagi lah kalau kita cari dalam kitab-kitab fiqh, tapi ringkasnya begitu. Pendapat yang kedua, sekali tepuk tanah saja untuk muka serta 2 tangan. Kita tepuk pak gini, muka terus tangan selalu. Maknanya sekali 2 anggota. Ini pendapat Imam Ahmad, Ishaq bin Rahawai, Al-Auza'i, Daud Az-Zahiri. Kata Al-Imam Al-Khattabi ulama hadis mengatakan, inilah pandangan kebanyakan ulama hadis, mengatakan tayamum itu sekali tepuk saja. Pendapat ini telah dipilih oleh Ibnul Munzir dan lain-lain ulama semasa. Mana dalil? Dalilnya hadis Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Kata Ammar, kami berhadas kerana junub dan tidak ada air untuk bersuci. Dengar cerita ni. Cerita ni macam nakal tapi sahabat. Ammar kata tak ada air, nak mandi tak ada air. Apa dia buat? Lalu kami berguling di atas tanah. Dia duduk atas tanah, dia guling-guling semua biar kena semua tubuh. Lepas tu kami bersolat. Ini cerita Ammar. Ini diceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda pun bersabda,
Nabi kata memadailah. Tengok hadis amal ni, Nabi kata memadailah engkau melakukan begini dengan dua belah tangan engkau. Baginda lalu menepuk tanah dengan dua tangannya dengan sekali tepuk. Selepas itu baginda sallallahu alaihi wasallam menyapu tangan kirinya atas tangan kanan dan belakang dua tapak tangan serta mukanya. Maknanya dia sapu setakat ni je. Sini terus muka. Ini hadis Ammar. Hadis ini diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim. Maknanya ghayatun fi sihah. Mana sahih? Bukhari riwayat, Muslim riwayat ini. Hadis ini menunjukkan bahawa satu tepukan di atas tanah memadai dan hanya menyapu tangan hingga ke pergelangan tangan saja. Ini hadis, ulama-ulama hadis sebut begini. Baik. Apa yang kita nak kata? Dalil pendapat yang kedua ni lebih kuat. Tayamum merupakan satu kelonggaran rukhsah daripada Allah ke atas hambanya, maka menerima pendapat ini adalah bertepatan dengan rukhsah. Namun kita kena ingat, bagi mereka yang ingin berpegang dengan pendapat yang pertama, tepuk dua kali sampai ke siku, kita nak kata apa? Jangan diingkari, kerana ianya merupakan pandangan yang sabit daripada beberapa orang sahabat, juga pandangan tiga mazhab yang kita sebut tadi. Baik, ini dari sudut perbincangannya, sepatutnya mazhab Syafi'i dua kali tepuk sampai ke siku. Mazhab yang kedua ini, mazhab Imam Ahmad dan lain-lain mazhab yang kedua tadi, dia kata tak, tepuk sekali, sapu pun sampai ke pergelangan tangan saja, sekat ni. Hadis Ammar ini sahih. Kata di Ibnu Hajar, ia menguatkan lagi hadis Ammar ini selepas daripada Nabi sallallahu wafat, Ammar berfatwa dalam bab tayamum ni dengan cara ni, dengan cara sekali tepuk dan sapu setakat ini saja. Maka apa yang kita boleh kata, kesimpulan di sinilah yang saya simpulkan, untuk tidak menerimakan masalah, kekalkan dengan amalan yang fiqh mazhab Syafi'i itu lebih tenteram. Tetapi bagi orang yang duduk di hospital yang penuh dengan waya-waya, dengan debu dia ni, mengurangkan penggunaan itu lebih baik. Mengurangkan penggunaan debu itu lebih utama, lebih aula, kerana debu ni pun kalau banyak sangat guna dekat mesin-mesin yang ada itu, mungkin membahayakan ataupun sebagainya. Wallahu a'lam. Ada lagi pendapat yang pelik, pendapat yang ketiga. Dia kata bukan sakat ni, sampai ke ketiak ni kena sapu. Ini pendapat yang ketiga ini dinisbahkan kepada Az-Zuhri. Kata Imam Nawawi, aku rasa tak sabit benda ni daripada Zuhri, tapi dikatakan kepada Zuhri. Imam Nawawi kata aku rasa tak sabit lah, lam yasbut manhu. Itu dari sudut apa ni, dua kali tepuk dan hak sempadan muka. Perbahasan yang seterusnya yang perlu kita kena faham di sini, tayamum ini mengangkat hadas atau mengharuskan salat. Tanda dia punya tajuk. Tayamum mengharuskan salat sekadar itu sahaja atau mengangkat hadas. Jauh tu jarak dua tu. Jauh jarak. Kalau kita kata dia tayamum itu mubih, maka dia jadi sempit. Seperti yang kita belajar tadi, masuk waktu kena ambil tayamum. Bila tamat waktu yang pertama, masuk waktu yang kedua, batal lah tayamum, automatik. Kalau kita ambil wuduk untuk nak salat, maka sudah salat maghrib, mari masuk waktu isyak, batal dah tayamum. Kerana tayamum itu dipanggil mubih, mengharuskan saja, mana sekali salat saja boleh. Ada lagi pendapat yang kedua mengatakan tayamum itu rafi', mana mengangkat hadas. Kalau kita kata tayamum ini mengangkat hadas, bermakna tayamum itu ganti daripada wudu. Bila ganti daripada wudu, maka tidak ada syarat-syarat kecuali macam wudu. Boleh ambil sebelum masuk waktu, habis waktu pun tak batal, selagi tidak batalnya wudu. Tak bergentuk, tak ini, maka ini perbincangan. Baik, saya jelaskan di sini secara ringkas.
Pendapat yang pertama mengatakan tayamum ini sekadar mubih saja, mengharuskan salat saja, bukan mengangkat hadas. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i dan diriwayatkan daripada Imam Ahmad. Dalilnya hadis Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Dalam satu kisah yang panjang, Imran berkata, kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu perjalanan. Apabila baginda mengimami orang ramai bersalat, seorang laki-laki jatuh. Nabi tanya, apa yang menghalang kamu? Seorang laki-laki duduk jauh, dia tak masuk salat, duduk jauh dia. Nabi tanya dia, kenapa ni tak salat sekali dengan kami? Dia kata, saya berhadas besar Rasulullah, tapi tidak terdapat air di sini. Saya hadas besar, tak ada air. Maka Nabi kata, gunakanlah tanah kerana ia memadai. Nabi kata, ambil debu lah, tayamum, cukup lah tu. Imran, rawi hadis ini, kata apa? Apabila mereka bertemu air lepas itu, Rasulullah membawa semangkuk air per laki-laki tersebut dan menyuruhnya mandi hadas. Jadi waktu nak salat tadi ambil tayamum, bila jumpa air Nabi suruh mandi. Itu menunjukkan tayamum tadi mengharuskan, bukan mengangkat hadas. Jelas dia punya persoalan? Dalil ini menunjukkan tayamum itu mengharuskan salat, bukan mengangkat hadas. Maka dikatakan hadis ini menjadi dalil bahawa hadas itu kekal dan tayamum tidak menghilangkan hadas. Ada lagi riwayat lain, cukup satu dulu untuk kita ringkaskan cerita. Pendapat yang kedua, pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Daud Az-Zahiri dan satu riwayat daripada Imam Ahmad mengatakan tayamum ini rafi', mengangkat hadas macam wudu. Jadi menurut pendapat ini, selepas bertayamum, seorang itu adalah suci dan boleh melakukan semua ibadat. Ia memerlukan seorang itu suci daripada hadas seperti bersolat, pegang Quran, dan juga tidak perlu melakukannya hanya ketika waktu solat, dan dia boleh mengerjakan seberapa banyak solat fardu yang dia nak, kecuali kalau batal wudu. Mana dalil? Dalilnya Allah Ta'ala sebut dalam Quran ayat yang kita baca tadi, jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau mari daripada tempat buang air atau sentuh perempuan, kemudian kamu tak jumpa air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik dan suci. Jadi wajhud dilalah ataupun cara pendalilan yang kata ayat ini menunjukkan bahawa tayamum mensucikan sebagaimana air mensucikan. Oleh kerana tayamum ni ganti daripada air, maka sama jugalah hukum ganti dengan hukum yang asal. Itu dia panggil wajhud dilalah daripada ayat. Dia buat contoh dalam kitab yang simple, kita kata contohnya majlis ini akan diresmikan oleh menteri, majlis resmi. Tiba-tiba menteri tak mari, dia atas usaha dia pun baca kertas, saya mewakili menteri baca kertas. Resmi tak resmi majlis tu? Resmi. Kena tunggu ambil tarikh lain, Datuk Menteri pula kena mari semula, sebab majlis tadi mengganti sahaja, mengangkat saja, mengharuskan untuk diteruskan majlis kan, tapi belum rasmi lagi. Rasmi dah. Ini dari segi hujah logiknya, dia kata oleh kerana tayamum ini ganti daripada wudu, maka dia ganti lah. Jadi samalah hukum dia dengan wudu. Dalil yang kedua, telah dijadikan tanahnya suci bagi kita apabila tidak terdapat air. Maka itu dikatakan hadis ini menunjukkan dalil bahawa sebagai ayat tadi juga, iaitu siapa yang bersuci dengan tanah kerana sakit atau ketiadaan air adalah sama saja dengan mereka yang bersuci dengan air. Dikira ganti. Dalil yang ketiga, mereka juga berhujah bahawa Allah telah menerangkan dalam kitabnya tidak harus bagi orang yang berjunub mendirikan salat sehingga dia mandi, sedangkan harus bagi orang yang berjunub apabila bertayamum ketika cukup syaratnya untuk bersalat. Ini menunjukkan dalil bahawa tayamum mengambil tempat mandi dalam mengangkat hadas. Itu ada lagi dalil lain. Tuan-tuan boleh faham ke tidak tajuk ni? Perbincangan kita di antara tayamum mengangkat ke mengharuskan. Jadi pendapat yang kedua mengatakan mengharuskan. Sebab apa harus? Sebab tayamum telah ganti daripada wudu. Oleh kerana ganti wudu, maka ganti mengambil tempat yang digantikan air,
ketika itu semua hukum wudu dipakai kepada tayamum. Jadi tak timbul lagi soal masuk waktu, soal banyak lagi perkara-perkara lain yang menyebabkan. Kesimpulan ringkas yang saya buat di sini, berdasarkan kepada perbincangan ini, pendapat yang kedua lebih kuat. Syarak telah menjadikan tayamum sebagai penyuci daripada hadas apabila air tidak ada. Ini menunjukkan bahawa ianya mensucikan bagi orang yang bertayamum, sedangkan wuduk dijadikan penyuci bagi orang yang berwuduk. Ini menunjukkan bahawa hukum tayamum apabila tempat air, mengambil tempat air ketika tidak berkemampuan untuk menggantikannya, sama ada kerana ketiadaan air atau keuzuran. Jadi kita ambil simpul di sini, majoriti ulama yang mengatakan tayamum rafi' lil hadas, maka selesai banyak masalah. Maka dengan itu beberapa masalah khilafiyah terjawab. Hari ni orang duduk, orang sakit, dia nak ambil wuduk sendiri tak boleh, pasal kena tayamum. Nak tayamum pula anak bukan boleh mari sentiasa. Jadi apa kita nak kata? Maka bolehlah kalau dia berpegang dengan pendapat yang kedua tadi, walaupun anak dia contohnya kena keluar pada pukul 4 petang, nak tunggu asar 4:30 tak sempat. Malulah kerja yang ada zaman hari ni terikat dengan waktu. Maka dia boleh ambil tayamum ke ayah dia dulu, mak dia dulu, awak tunggu siap-siap. Masuk waktu solat nanti azan, solat. Kerana dia sudah tayamum. Ataupun dia tayamum pukul 3 petang, anak dia keluar pergi kerja, jadi mak dia boleh solat zuhur, dan dia tunggu masuk waktu asar terus salat, berdasarkan kepada pendapat jumhur majoriti yang mengatakan tayamum itu rafi'il hadas. Cuma kalau boleh buat satu-satu mengikut pegangan mazhab Syafi'i, saya kata itu yang terbaik, keluar daripada khilaf dan menjadi amalan kita. Tetapi pandangan yang kedua ini lid darurah, bagi orang yang ini keadaan dia tak boleh nak tunggu setiap waktu nak ambil solat kerana masyakah yang tersendiri, maka kita mengatakan kenapa kita nak mempersempitkan fiqh mazhab Ahlussunnah ini yang memberi keluasan, kelonggaran kepada kita. Kita ambil fiqh ini beratas dasar fattaqullaha mastata'tum, takutlah kepada Allah Taala mengikut kemampuan yang kita ada. Yang kita bimbang hari ini orang tak solat, itu yang saya takut. Tapi kalau ambil pandangan ini, pandangan Ahlussunnah, majoriti ulama, dalil-dalil dia pun kita rasa ada logiknya, ada kekuatan dia. Jadi kenapa kita tidak boleh terima dalam perkara ini? Banyak lagi isu-isu tayamum yang boleh kita jelaskan. Satu lagi yang tak ada sebut di sini, iaitulah tentang al-mashu 'alal jabirah, sapu di atas balutan. Ini kena belajar. Sapu atas balutan ini kena kuat, sebab hari ini orang duduk hospital mesti ada balutan di tangan, di kaki, di mana-mana tempat. Tak kira lah balutan tu balut dengan kain ke, dengan dilekat dengan plaster, apa dia panggil ni, bila ada jarum sini mesti ada lekat kan. Macam mana kita nak buat? Nak tayamum ke nak macam mana? Baik, oleh kerana kita tak boleh guna air, kita tayamum. Saya kata na'am, tayamum. Tayamum kat mana? Tayamum muka dengan tangan. Sekarang ni balut dekat tangan, sampai tak sampai debu ke tangan? Tak sampai juga, tak selesai juga masalah. Maka masalah kitanya ada satu lagi dalam fiqh kita ni, fiqh Syafi'i sendiri pun ada disebut, dia panggil al-mashu 'alal jabirah, sapu air di atas balutan, ataupun di atas semin. Kalau orang yang patah kaki itu dia semin, sapu atas tu. Maka kita ambil wudu semua sampai di tempat yang ada balutan ini, sapu atas tu, sapu je sini, sapu, khalas. Jangan basah benana habis kita punya tu busuk bau kita punya balut, kita sapu je atas balut. Kalau ada balut semi sini, sapu. Tapi di sini ada dibahaskan oleh para ulama dalam fiqh ni mazhab Syafi'i, kata kalau orang macam ni dia kena ambil wudu sampai tempat tak sampai air, tayamum sekali. Lepas tu sambung pula sini sampai tempat ni tak boleh kena air, sapu lagi. Salah sampai 4 kali kena sapu, kena tayamum. Kita mengatakan tidak ada sampai 4 kali tayamum. Kalau kita boleh tayamum hanya sekali, maka kenapa kita nak tayamum sampai 4 kali? Tapi dalam kitab fiqh kita ada. Maka saya memilih pandangan dipanggil fiqh semasa yang sesuai dengan keadaan ini. Kita mengatakan al-mashu 'alal jabira, kalau kita sudah sapu di atas ini, tak perlu lagi kita tayamum. Tak perlu tayamum lagi, cukup dengan sapu di atas balutan. Baik, yang terakhir sebelum saya buka soalan, iaitulah
dalam fiqh Syafi'i, mazhab Syafi'i, kalau siapa dia pakai balutan, pakai semin, dia tak ambil wudu. Orang ni aksiden, patah kaki. Nasallallahu salam wal afiyah. Sampai hospital, doktor suruh pakai semin. Pakailah kita semin kaki, kan? Waktu nak salat, macam mana kita belajar tadi? Sapu di atas balutan. Baik, berapa hari orang ni pakai semin? Sebulan. 40 hari, 2 bulan. Maka dalam kitab fiqh kata, oleh kerana awak pakai semin tadi tak ambil wudu, maka kamu kena qada balik semua 2 bulan solat lepas. Berat ke tidak? Kenapa? Sebab dia kias kepada pakai khuf. Orang yang pakai khuf tak boleh sapu atas khuf kecuali setelah dia ambil wudu baru dia pakai khuf, baru boleh. Jadi saya di sini saya tengok pandangan lain daripada mazhab Syafi'i agak relevan. Mereka mengatakan orang tu orang sakit, orang dalam keadaan darurah. Mana ada doktor yang alim macam ni? Usung dulu orang ni, bawa ke tandah biar dia ambil wudu baru kita pakai semin. Kalau ada macam ni hebat. Kita boleh panggil Islamic hospital di situ, kan? Tak ada, tak akan berlaku. Doktor sendiri pun tak tahu nak buat apa, orang sakit pun tak tahu nak buat, orang tunggu orang sakit pun tak reti nak buat benda ni. Jadi kalau kita kata 2 bulan dalam semin tu kena qada balik, hari-hari ni pun tak lepas dah. 2 bulan kali 5 berapa ratus kali solat, saya rasa tak terqada dah orang ni. Maka ambillah kelonggaran yang diberi oleh syarat di sini. Kita mengatakan fiqh pandangan mazhab lain yang mengatakan tidak perlu qada lagi, kerana nak qiyas pakai belak balutan, pakai semin di atas sapu di atas khuf, sangat jauh jaraknya. Khuf ni kita sihat wal afiat. Kita boleh buka, kita boleh pakai khuf, tapi nak kata semin ni siapa nak buka dengan kita? Kalau kita buka hari ni doktor nak pasang balik, dia kata balik, awak balik ke rumah. Siapa pandai-pandai suruh belah semin aku pula, kan? Jadi banyak cerita. Wallahu ta'ala alam. Itulah perbincangan yang sangat-sangat ringkas tentang isu yang berkait dengan tayamum. Yang pentingnya para jemaah, kita memahami tajuk ini, kita kekalkan dengan apa yang kita belajar yang ada ni, cuma ketika keperluan yang ada. Mengurangkan penggunaan debu itu lebih baik. Yang kedua, mengambil pandangan majoriti yang mengatakan tayamum ini mengangkat hadas adalah lebih relevan dengan suasana yang ada hari ini. Wallahu ta'ala alam.